InsyaAllah selamat hari pembasmian kemiskinan. Dan kita nak terus bersama dengan Fitri Yahya. Ya, ini mengenai satu lagi yang perlu diambil perhatian, Pangku International Dialogue bersama dengan Fitri. Silakan. Okey, terima kasih Merpati Dua Sejoli. Tadi Kacik Kelantan. Kita terus nak bergenjak ke Perak Aman Jaya dari Institut Darul Rizwan. Tak berkongsi sesuatu yang cukup besar. Ini berkaitan dengan sesuatu yang cukup penting kepada Pangku International Dialogue, arena bahasa dunia untuk memastikan lonjakan segenap aspek. Dan saya bersama dengan Dr. Mazlan Khamis yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif ataupun Ketua Eksekutif Institut Darul Rizwan. Terima kasih Dr. bersama kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, dan ketika saya meneliti kepada intipati PIDD ini, nampaknya sesuatu yang cukup besar kerana melibatkan juga rangkaian antarabangsa Pangku International Development Dialogue. Jadi mungkin apa yang disasarkan dan juga mungkin matlamat yang ingin dicapai, silakan Doktor. Okey, lebih dulu terima kasih dan selamat pagi kepada semua. Sebenarnya ilham untuk mengadakan dialog antarabangsa pembangunan Pangkor adalah datang daripada Menteri Besar Perak sendiri, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zamri Abdul Kadir, dan alhamdulillah Institut Darul Rizwan sebagai badan pemikir bagi negeri Perak telah berjaya mengadakan ini untuk kali yang ketiga. Dan alhamdulillah juga kali ini kita mendapat sokongan padu daripada Koridor Utara, Northern Corridor, NCIA sebagai co-organizer dan juga Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai strategic partner. Dia merupakan satu platform yang membawa cerdik pandai, experts dari seluruh dunia untuk datang ke Perak dan berbicarakan berkenaan dengan pembangunan. Pembangunan yang bukan sahaja berkisar kepada Perak tapi juga kepada regional dan juga kepada global. Jadi alhamdulillah pada kali ini sambutan amat menggalakkan. Dan pakar-pakar yang kita datangkan pun bukan calang-calang. Dan insya-Allah dia akan berlangsung beberapa hari saja lagi. Itu dia yang saya difahamkan melibatkan juga persidangan ataupun conference, kemudian dialog pemimpin, leaders dialog, juga exhibition, pameran, juga satellite event yang pastinya merangkumi semua aspek. Namun adakah ia akan mencari satu tema ataupun fokus tertentu dengan matlamat asalnya masih pada pembangunan yang mapan, untuk pembangunan yang begitu terancang juga termasuk semua sekali inklusif? Bagaimana? Sudah tentu kalau kita lihat dalam pembangunan yang berlaku di seluruh dunia sekarang ni, kita dapati bahawa banyak gap dia, banyak jurang di antara yang kaya dengan yang miskin, jurang di antara bandar, luar bandar, jurang di antara masyarakat dan sebagainya. Jadi untuk membangunkan sesebuah negara ataupun negeri, kita tidak boleh ada satu sektor pun yang tertinggal. Jadi sebab itulah tema kita masih lagi menyambung pada tema tahun lepas, iaitu bagaimana kita membawa satu pembangunan yang inklusif, yang membawa semua, dan juga bagaimana kita boleh melakukan ini dalam keadaan yang mampan. Jadi dalam bahasa Inggerisnya kita katakan temanya sebagai Implementing Sustainability for Inclusive Growth. Jadi sebenarnya topik ini ataupun tema ini kita pilih setelah kita beberapa kali mengadakan perbincangan dengan pakar-pakar dan untuk mendapatkan sesuatu tema yang bukan saja relevan, saya kata tadi, dengan negeri Perak, tapi juga untuk Malaysia dan juga dunia amnya, dan ianya sangat relevan dengan rancangan Malaysia ke-11 juga sebenarnya. Dan halusi intipatinya nampak begitu ilmiah, ilmiah juga berimpak tinggi saya kira. Jadi melibatkan pelibatan pihak pembuat dasar, kerajaan, juga NGO. Jadi ke mana arahnya selepas kita mendapatkan intipati kertas kerja yang dibentangkan? Mungkin ada wawasan jelas, ada kaitan dengan pihak industri untuk dilanjutkan lagi daripada mungkin meja bulat kepada sesuatu yang bersifat praktikal. Sebenarnya buat pertama kalinya oleh kerana kehadiran NCIA bersama-sama dengan kami, kita akan ada pemain-pemain industri, lebih daripada 100 orang CEOs daripada
Utara dan juga seluruh Malaysia akan bersama-sama kami, dan juga kita mendapat penglibatan pihak swasta yang sangat memberangsangkan pada kali ini ya. Jadi bukan saja dia bersifat ilmiah, tapi dia sangat relevan, dan kita juga bukan membawa academician saja daripada universiti, tapi kita membawa orang yang di industri, NGO dan ahli-ahli masyarakat yang untuk duduk bersama membincangkan tentang bagaimanakah pendekatan yang terbaik untuk kita membangunkan negeri kita ataupun negara kita, masyarakat kita. Dengan Perak sebagai lokasinya, kita akan nanti walaupun di hotel tapi juga peluang juga untuk membawa barangkali ahli daripada luar negara untuk bersama lihat keindahan negeri Perak. Mungkin juga meninjau potensi pembangunan untuk mencipta barangkali business to business punya peluang. Doktor, bagaimana? Sudah tentu, sebab tujuan utama kita mengadakan ianya di Perak ini sebenarnya adalah investment negeri juga untuk memastikan yang Perak akan dikenali semula ataupun terkenal semula, dan dia menjadi destinasi bukan saja untuk para investors tapi juga pelancong dan sebagainya. Jadi inilah satu-satunya persidangan antarabangsa yang saiznya sangat besar yang diadakan di luar daripada Kuala Lumpur. Dan kalau ditanya kenapa PANKOR, namanya PANKOR International Development Dialogue, saya boleh nyatakan di sini bahawa di sanalah bermula segala-galanya untuk negara kita juga ya, PANKOR. Dan kalau kita lihat persidangan World Economic Forum, dia diadakan di Davos. Davos sebenarnya adalah merupakan satu kampung kecil saja. Okey, tapi bagaimana setelah hampir 15 tahun contohnya, sekarang ni Davos terkenal seluruh dunia. Bertukar wajah lah. Bukan saja bertukar wajah tapi menjadi rebutan untuk setiap orang untuk menghadiri World Economic Forum. Begitu juga kami rasakan bahawa kalau kita boleh brandkan PANKOR sebagai satu brand yang berkaitan dengan persidangan bersifat antarabangsa yang membawa experts dan sebagainya ke negeri Perak, ke Malaysia, maka satu ketika nanti kita harapkan PANKOR macam juga Davos. Seluruh dunia akan berpusu-pusu dan ingin mendekati PANKOR. Itu dia. Mungkin satu hari nanti ada penerbangan langsung ke PANKOR, insya-Allah. Ya. Membuka peluang sebab ini terkenal dengan Pesta Laut PANKOR, kita tukar bukan hanya kepada lokasi pelancongan tapi juga ada impak dan juga ilmiahnya. Pusat rujukan ilmu barangkali satu hari nanti. Sudah tentu, dan sebagai oleh kerana kita mempunyai menteri besar yang juga daripada akademik sebelumnya, kita juga mempunyai alhamdulillah sultan kita pun orang yang berpendidikan tinggi, dan insya-Allah kita boleh menjadikan Perak bukan saja PANKOR sebagai hub pertemuan ilmuwan, cendekiawan dan sebagainya, dan membawa kegemilangan kepada negeri Perak, insya-Allah. Itu dia wasa yang cukup jauh untuk menjayakan sesuatu yang bermakna kepada negeri Perak. Terima kasih Dr. Mazlan Khamis, Ketua Eksekutif untuk Institut Darul Rizwan, yang juga pengalaman luas dalam bidang inovasi dan sebagainya, dibawa kembali ke Perak untuk melonjakkan lagi pencapaian ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi 19 hingga 21 di hotelnya, di Hotel Casuarina dengan exhibition sekali. Jadi saya harap orang-orang yang di dekat Perak, dekat Ipoh dan sebagainya dapat datang ke Casuarina di Meru. Itu dia, di pankodialog.com untuk maklumat lanjut, ataupun email ke pidd2015@idrperak.com untuk informasi yang selanjutnya, membuka mata melonjakkan potensi yang pembangunan mapan. Dan kita nak bersama nanti persembahan yang cukup memikat dan nampak macam reggae dan macam Jamaica. Semua nanti selepas ini hanya di MHI Muzik yang berterusan.